Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.36 April bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini, hari pertama pembayaran bantuan prihatin nasional, orang ramai patuhi penjarakan sosial. Perdana Menteri umum pakej prihatin perusahaan kecil dan sederhana tambahan jam 4 petang ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dijangka mengumumkan pakej prihatin perusahaan kecil dan sederhana PKS tambahan jam 4 petang ini. Pakej itu bagi membantu perniagaan mikro dan syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS menghadapi impak penularan COVID-19. Pakej rangsangan khas dirangka selepas beberapa perjumpaan antara Kementerian Kewangan dan wakil PKS yang turut membabitkan perbincangan bersama Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta SME Corp. Antara cadangan dikemukakan pemberian pinjaman khas tanpa faedah, kenaikan subsidi upah dan pengecualian cukai pendapatan. Berdasarkan tinjauan Persatuan PKS Malaysia, 82% PKS akan menghadapi kerugian tahun ini kerana tiada pendapatan, manakala 15% pula hanya memperoleh balik modal. Henti salahkan polis jika berlaku kesesakan lalu lintas ketika sekatan jalan raya. Itu kata Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur yang menegaskan orang ramai seharusnya mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi membataskan pergerakan keluar rumah dalam usaha memutuskan rantaian penularan COVID-19 di negara ini. Tegas Tan Sri Abdul Hamid, tugas pasukan keselamatan bagi memastikan orang ramai tidak keluar rumah tanpa alasan munasabah ketika tempoh PKP. Katanya, sekiranya berlaku kesesakan lalu lintas ketika sekatan jalan raya, orang ramai diminta bersabar. Beliau turut kesal kerana ada anggotanya turut menerima cacian daripada orang ramai kerana melakukan sekatan jalan raya. Katanya beliau sendiri turun ke lapangan untuk melihat anggota polis yang bertugas dan menasihati mereka supaya bersabar dan bekerja dengan profesional. Ketika ditanya sama ada petugas media boleh melalui laluan khas seperti petugas barisan hadapan lain, Tan Sri Abdul Hamid berkata petugas media dibenarkan melalui laluan berkenaan kerana mereka juga tersenarai dalam perkhidmatan perlu. 55 individu terdiri daripada warga Malaysia dan tanggungan serta bukan warga negara yang tiba di tanah air dari Tehran, Iran pada 22 Mac lalu dibenarkan pulang hari ini setelah tamat proses kuarantin. Mereka yang terdiri daripada 46 rakyat Malaysia serta 8 rakyat Singapura dan seorang rakyat Indonesia yang dikuarantin selama 14 hari di Pusat Pemantauan di Akademi Audit Negara Bandar Anstek Nilai dibenarkan berbuat demikian seawal jam 7.30 pagi tadi. Turut dibenarkan pulang Duta Besar Malaysia ke Iran, Datuk Rustam Yahya. Menurut Wakil Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, 42 individu dibawa pulang oleh ahli keluarga yang dibekalkan dengan surat kebenaran. Manakala 5 yang lain dihantar ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang untuk menaiki pesawat pulang ke Kelantan dan Kedah. Sebelum ini, pesawat khas dalam misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR yang digerakkan kerajaan membawa pulang kesemua mereka dari Iran. Berikutan negara itu teruk dilanda wabak COVID-19. Misi berkenaan adalah yang ketiga selepas kejayaan membawa pulang rakyat Malaysia terkandas di Wuhan, China pada 4 dan 26 Februari lalu. Malaysia terbabit dalam kaji selidik solidariti yang dilancar Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dalam usaha antarabangsa menguji beberapa ubat merawat COVID-19. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan 9 hospital terbabit dalam proses kaji selidik ubat berkenaan untuk merawat pesakit COVID-19 yang akan bermula tidak lama lagi.
9 hospital itu membabitkan Hospital Tuanku Fauziah, Hospital Sultanah Bahiyah, Hospital Pulau Pinang, Hospital Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Melaka, Hospital Tengku Ampuan Afzan, Hospital Umum Sarawak dan Hospital Queen Elizabeth. Menurut kenyataan itu lagi, kaji selidik diselaraskan WHO di seluruh dunia itu merupakan usaha yang julung kali dilakukan bagi mengumpul data yang boleh dipercayai dan membandingkan keselamatan dan keberkesanan 4 protokol rawatan. Penyelidikan itu akan diketuai oleh pakar perunding penyakit berjangkit di Hospital Pulau Pinang, Dr. Chow Ting Su. Beliau akan dibantu pasukan yang terdiri 16 pakar perubatan penyakit berjangkit dan ahli farmasi sebagai penyelidik bersama di Hospital KKM masing-masing. Datuk Dr. Nur Hisham turut memberi jaminan kaji selidik itu akan mematuhi semua piawaian keselamatan yang ditetapkan bahagian regulatory farmasi negara. Kekurangan peralatan pelindungan diri PPE di pasaran mencetuskan pelbagai inovasi di institusi pengajian tinggi di negara ini. Inisiatif itu diambil Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dengan menghasilkan cecair pembasmi kuman, penutup hidung dan mulut serta kotak perlindungan intubasi. Ikuti laporan Adib Uthman di Kuching. Penularan wabak COVID-19 memberi kesan sampingan iaitu rancak mencetuskan gelombang inovasi dalam kalangan rakyat dan tenaga pakar. UNIMAS antara IPT yang mencari penyelesaian dengan menghasilkan sendiri kelengkapan yang diperlukan. Cecair sanitasi pembasmi kuman yang tinggi harganya di pasaran mudah dihasilkan sendiri Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Peringkat awal, semuanya untuk sumbangan kepada petugas yang amat memerlukan. Hingga kini, penyelidik UNIMAS telah berjaya mengeluarkan lebih dari 800 botol hand sanitizers hasil dari sumbangan dana penyelidikan UNIMAS. Produk pelindung muka pula dihasilkan penyelidik Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat. Turut dihasilkan adalah kotak pelindung intubasi untuk kegunaan Hospital Umum Sarawak, HUS. Sejak penularan wabak COVID-19 ini, pelbagai pihak telah tampil untuk menyumbangkan idea serta kepakaran masing-masing dalam membantu mereka yang berada di barisan hadapan. Justru inisiatif seumpama ini harus terus dilaksanakan malah diperkasakan dalam usaha untuk memastikan keselamatan wira-wira kita berada pada tahap yang terbaik. Adib Osman, Kuching. Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS turut mengambil inisiatif menghasilkan pelindung muka dan peralatan pelindungan diri PPE seperti penutup kepala bagi petugas barisan hadapan setelah mendapat permintaan daripada hospital, klinik dan badan bukan kerajaan NGO. Melalui Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Jitra dengan kerjasama Pertubuhan Sukarelawan Kedah, 2,500 PPE penutup kepala dihasilkan untuk kegunaan hospital dan klinik kesihatan awam di Kedah. Manakala IKTBN Dusun Tua pula menghasilkan pelindung muka bagi kegunaan petugas barisan hadapan setelah mengadakan perbincangan dengan Hospital Ampang dan Klinik Kesihatan Batu 14 Hulu Langat. Kita membantu barisan hadapan KKM dari segi penawaran untuk menghasilkan produk-produk yang berkaitan dengan personal protective equipment. Seperti pada hari ini, IKTBN mendahului untuk membantu pihak KKM dengan keperluan yang diperlukan oleh hospital yang di peringkat tempatan seperti di peringkat Hulu Langat ni, klinik kesihatan sebagainya. Mereka memerlukan PPE dalam penyediaan face shield ya. Penghasilan produk itu menggunakan kepakaran tenaga pengajar dan kemudahan peralatan yang terdapat di ILKBS di samping menerapkan konsep revolusi Industri 4.0. IKTBN Dusun Tua menggunakan mesin pencetak 3D bagi menghasilkan pelindung muka, manakala IKBN Jitra menggunakan kemudahan peralatan di bengkel jahitan untuk menghasilkan PPE penutup kepala.
Sementara itu, kaki tangan Pusat Latihan Teknologi Tinggi ATTEC Jerantut Pahang menampilkan ilham kreatif dengan mengubah suai acuan plastik sedia ada di Institut Terbabit untuk menghasilkan bingkai pelindung muka dengan banyak dan pantas. Penghasilan bingkai pelindung muka itu dilakukan 20 tenaga pengajar bahagian teknologi Parlimen Institut Terbabit menggunakan teknologi injection molding machine diubah suai. Manakala plastik penutup muka pula dipotong menggunakan mesin pemegang dan lekapan. Kami mampu untuk hasilkan secara mass production dengan kuantiti yang lebih banyak, dengan masa yang lebih singkat dan pada kos yang lebih rendah. Lebih 3,500 pelindung muka dihasilkan setiap hari sejak 30 Mac dan diagihkan untuk kegunaan petugas hospital di Pahang, Terengganu, Kelantan dan Selangor. Syarikat penerbangan digesa menggunakan pilihan sumber bantuan kewangan lain terlebih dahulu termasuk pemegang saham masing-masing dalam menghadapi pandemik COVID-19. Menurut Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM, bantuan kewangan kerajaan adalah pilihan terakhir berikutan tekanan sumber fiskal yang dihadapi kerajaan sekarang. MAVCOM menegaskan kerajaan perlu fokus dalam memutuskan bentuk bantuan kewangan dengan keutamaan diberi kepada langkah mengurangkan kehilangan pekerjaan, meminimumkan kerugian pengguna dan menyokong jaringan hubungan udara penting berterusan. Suruhanjaya itu juga mencadangkan supaya kerajaan mempertimbangkan tindak balas dasar bukan fiskal yang mungkin memberikan kelegaan kepada syarikat penerbangan. Antaranya, melonggarkan peraturan pemilikan untuk membenarkan pemain industri mengakses lebih banyak sumber pendanaan dari pasaran modal domestik dan antarabangsa. BIMB Holdings Berhad BHB dan anak syarikat milik penuh Bank Islam Malaysia Berhad memberi sumbangan 1.6 juta ringgit bagi menyokong usaha kemanusiaan dan perubatan dalam berdepan pandemik COVID-19. Dalam kenyataan bersama, BHB menyumbang 1 juta ringgit kepada #Musaadah COVID-19 Fund yang dilancarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama untuk memberi bantuan kepada barisan hadapan beragama Islam dan bukan Islam yang terjejas disebabkan wabak tersebut. Sementara itu, Bank Islam melalui cabang tanggungjawab korporatnya, Amal, memperuntukkan RM600,000 untuk membantu usahawan mikro yang terjejas. Pada masa yang sama, program sokongan bantuan langsung yang membekalkan makanan dan barangan keperluan kepada universiti, rumah anak yatim, rumah orang tua dan rumah untuk orang kurang upaya. Selain itu, barangan keperluan dan bekalan perubatan kepada hospital dan klinik kesihatan daerah. Hari pertama pembayaran bantuan prihatin nasional BPN menyaksikan orang ramai beratur panjang di bank untuk menyemak atau mengeluarkan wang yang diterima. Bagaimanapun, masih ada penerima yang belum menerima wang berkenaan. Berikutan, BPN akan dikredit ke dalam akaun secara berperingkat bermula hari ini hingga 15 April. Tinjauan di Ipoh Perak mendapati Bank BSN cawangan utama dilihat beratur panjang sejak jam 8 pagi bagi menyemak status mereka. Menurut pegawai bank yang ditemui, semakan kelayakan sebaliknya boleh dilakukan secara dalam talian. Namun, masih ramai yang menghadapi kekangan berbuat demikian. Menurut Nur Asia Ahmad Rashid, 62 tahun, dia tidak memohon BPN namun menerima mesej daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN bahawa dirinya layak. Semakan di bank pagi tadi, katanya belum ada wang yang diterima masuk. Sebenarnya saya datang ni cuma nak tengok je kan, sebab pada 3 hari bulan 4 ada terima mesej mengatakan saya bantuan tu dilulus. Jadi saja saya nak tengok, tapi masih tak ada lagi lah kan, tak ada masuk. V. Silvaraju, 62 tahun pula gembira apabila menerima bantuan itu kerana sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, dia tidak dapat bekerja. Saya menerima bantuan. Saya seronok. Pada masa sekarang saya pun tak boleh keluar untuk kerja. Saya kena duduk di rumah. Tiba-tiba saya dengar cerita di TV, Perdana Menteri kami memberikan bantuan perhatian nasional. Saya banyak happy. Sekarang pun dia orang boleh dapat. Bukan saya seorang yang happy. Banyak rakyat di Malaysia dia orang happy. Manakala bagi Muzamil Muhammad, 37 tahun, dia baru membuat permohonan dan berharap proses itu dipercepatkan bagi meringankan beban keluarga. Kan sebelum ni BRIM memang saya dapat.
Sebelum ni beri dapat semua BSA tu ya saya tak ada apply. Sebab rumah pun tak senang nak pergi buat akaun ke apa kan. Sekarang ni tengok kerajaan bantu, kita tak ada memilih lah. Semua golongan semua dapat. Alhamdulillah lah macam tu. Pakatan pengawasan dan pemerhatian di rumah ataupun self-quarantine membosankan. Banyak benda sebenarnya yang kita berlakukan di rumah. Yang penting amalkan kesihatan dan kebersihan yang optimum. Jom kita layan berita. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Seekor harimau Melaya yang ditempatkan di Zoo Bronx, New York, Amerika Syarikat telah disahkan positif COVID-19. Harimau betina berusia 4 tahun itu dinamakan sebagai Nadia, dipercayai mendapat jangkitan daripada manusia iaitu salah seorang kaki tangan yang positif. Ia merupakan kes pertama melibatkan haiwan di antara zoo terbesar Amerika Syarikat. Sampel Nadia diambil selepas haiwan berkenaan mendapat simptom batuk dan dihantar ke National Veterinary Services Laboratory USDA di Iowa. Turut mengalami simptom yang sama seekor lagi harimau Melaya, 2 ekor harimau Amur dan 3 ekor singa Afrika. Kumpulan haiwan itu kini sedang dipantau oleh unit veterina dan akan menjalani beberapa siri ujian perubatan. Zoo Bronx antara 4 daripada zoo yang ditutup di New York sejak 16 Mac lalu apabila angka kematian melonjak kepada 4,000 orang di New York. Sebuah hospital di Rajasthan di India kini sedang disiasat selepas didakwa enggan menerima seorang wanita Muslim yang mahu melahirkan anak. Wanita berkenaan dikatakan diarah pergi ke hospital lain menaiki ambulans namun dilaporkan bersalin ketika dalam perjalanan. India Today melaporkan lebih malang apabila bayi yang baru dilahirkan itu meninggal dunia. Suami wanita terbabit berkata pengurusan hospital perlu bertanggungjawab terhadap kematian anaknya. Pengarah hospital Zanana bagaimanapun memaklumkan wanita itu tidak dapat dirawat di hospital berkenaan kerana keadaannya kritikal. Dalam pada itu, Menteri Pelancongan Rajasthan Vishwendra Singh mengecam insiden berkenaan. Menerusi Twitter beliau berkata keadaan ini begitu memalukan dan tindakan perlu diambil terhadap doktor terbabit. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan. Majlis Sukan Negara MSN mengambil keputusan untuk merujuk kepada Jawatankuasa Tertinggi Sukan Malaysia SUKMA mengenai status sukan angkat berat sama ada ia akan dipertandingkan atau tidak pada tamasya itu di Johor. Ia susulan keputusan Persekutuan Angkat Berat Dunia IWF menggantung Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM selama setahun bermula 1 April 2020 dari menyertai sebarang kejohanan di bawah badan induk itu kerana kes doping. Pengarah MSN, Datuk Ahmad Syapawi Ismail semalam, beliau menjelaskan sehingga kini sukan angkat berat masih dipertandingkan pada SUKMA Johor 2020. Apatah lagi tarikh baru bagi tamasya yang sudah ditangguhkan itu masih belum diputuskan. Tambah Datuk Ahmad Syapawi lagi, MSN akan meneruskan program latihan atlet angkat berat negara di peringkat kebangsaan dan pelapis seperti biasa walaupun PABM sedang digantung. Bagaimanapun, beliau menasihatkan pegawai, jurulatih dan atlet angkat berat di semua peringkat mematuhi peraturan yang ada berkaitan dengan isu doping. Mereka diingatkan juga agar mematuhi arahan yang dikuatkuasakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan di seluruh negara ketika ini, termasuk sentiasa menjaga kebersihan dan pergerakan masing-masing. Keputusan IWF menggantung PABM itu telah menyebabkan atlet negara terlepas peluang untuk merebut tempat ke Sukan Olimpik Tokyo. Selain PABM, IWF turut menggantung Persatuan Angkat Berat Amatur Thailand kerana isu doping.
Yayasan Kebajikan Atlet Malaysia YAKIB tidak menunggu lama untuk menyalurkan peruntukan yang diterima dari Kementerian Belia dan Sukan kepada ahlinya yang berdepan kesukaran akibat PKP yang sedang dilaksanakan ketika ini. Menerusi 7 inisiatif proaktif KBS yang diumumkan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Rizal American Naina American, 20 Mac lalu, YAKIB menerima bantuan RM100,000. Menurut pengerusi YAKIB, Datuk Nurul Arifin Abdul Majid, seramai 35 bekas atlet termasuk 7 atlet para sudah mendapat bantuan RM500 setiap seorang yang didebitkan terus ke akaun masing-masing sejak Khamis lalu. Pengagihan bantuan ini adalah untuk meringankan beban ahli yang terkesan akibat PKP, terutama kepada mereka yang hilang punca pendapatan seperti peniaga kecil-kecilan, pemandu taksi dan jurulatih kelas latihan. Ini adalah fasa pertama dan fasa kedua kami akan agihkan lagi untuk seramai 50 bekas atlet. Saya harap bekas-bekas atlet lamanlah web YAKIB dan semua butiran tersebut ada tertera dalam waman tersebut. Peruntukan berkenaan disalurkan KBS dalam usaha membantu dan menyokong bekas atlet yang memerlukan bantuan sepanjang tempoh 14 hari Perintah Kawalan Pergerakan yang diumumkan kerajaan bermula 18 Mac hingga 14 April ini. Saya seorang peniaga dan amat terkesan dengan PKP. Saya bersyukur menerima bantuan untuk menampung perbelanjaan kami sekeluarga. Saya berterima kasih kepada pihak kerajaan serta keprihatinan Datuk Seri Reza American iaitu Menteri Belia dan Sukan. Sebabkan PKP ni saya tak boleh nak menjual sekarang. Ini alhamdulillah mana menerima bantuan dapatlah untuk menampung keperluan keluarga. Kelab bola sepak Ligue 1 Reims Perancis dikejutkan dengan kematian doktor kelab itu, Bernard Gonzalez, selepas disahkan positif COVID-19. Gonzalez kemurungan dan enggan menerima kenyataan menyebabkan dia mengambil tindakan itu. Perkara itu disahkan Datuk Bandar Reims Arno Robina yang mendakwa menerima laporan bahawa Gonzalez meninggalkan nota yang mengatakan dia positif COVID-19. Berita itu ditangisi bukan sahaja kelab berkenaan tetapi penduduk di Reims yang menganggap Gonzalez seorang yang baik dan profesional. Perancis mencatat rekod kes positif COVID-19 kelima tertinggi di dunia ketika ini dengan jumlah keseluruhan sudah mencecah lebih 90,000 dan telah mengorbankan 8,078 orang. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin disuarakan sepanjang tempoh PKP dan penularan wabak COVID-19 ini, email kami ke news@tv3.com.my. Perintah Kawalan Pergerakan tidak menghalang anda untuk melakukan aktiviti riadah. Contohnya seperti yang dilakukan seorang pemain ski dari Sepanyol ini yang menukar aktiviti bermain ski di dalam biliknya sehingga tular di laman sosial. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.